Okey, keseimbangan daya. Nama pun seimbang. So apa yang seimbang? Seimbang tu contohnya kan, kalau macam cikgu bagi ni, okay, ni gambar apa contohnya? Contohnya ni gambar kotak. So kalau seimbang, daya ke kanan sama dengan daya ke kiri. Okay, contohnya kalau daya yang ke kanan ni 15 Newton, yang ke kiri pun 15 Newton juga. So dia seimbang. Sebab tu nama dia keseimbangan daya. Okey. So keseimbangan daya ni berlaku waktu bila? Okey. Keseimbangan daya dia berlaku waktu berlaku apabila objek berada dalam keadaan statik. Okey, statik ataupun kita panggil dia pegun. Okey, atau objek itu mengalami had laju seragam. Okey. So keseimbangan daya ni berlaku apabila objek berada dalam keadaan statik ataupun had laju seragam. So bila dia berlaku keseimbangan daya, okey, dia punya daya bersih dia adalah kosong. Okey, kosong Newton. Daya bersih dia adalah kosong Newton. Okey, dalam buku, kalau kamu baca buku, mana-mana buku fizik, ada yang sebut daya bersih, kan? Ada yang sebut daya paduan. Okey, daya paduan, daya bersih tu maksudnya samalah, okey. Daya paduan, daya bersih tu samalah. Okey. So sebenarnya apakah daya paduan ni? Daya paduan ni adalah daya bersih, okey? Daya bersih ataupun jumlah daya. Jumlah daya. Okey. Contohnya, kalau cikgu buat ni gambar kereta. Kereta ni di tengah statik dia tengah, sekejap kenapa sekejap okey. Kalau kereta ni dia tengah tak boleh tulis ni, sekejap. Okey, kalau kereta tu tengah statik ataupun dia tengah pegun, maksudnya dia mengalami keseimbangan daya. Okey. Keseimbangan daya. So dia punya daya bersih dia kosong Newton. Tapi kalau dia kata kereta ni dia tengah had laju seragam, pun dia mengalami keseimbangan daya. So daya bersih dia kosong Newton. So apa maksud kosong Newton tu? Maksudnya contohnya kalau dia pergi ke sana 15 Newton, okey, daya ke sana ke kanan 15 Newton. So dia punya daya geseran. Contohnya ni cikgu buat daya geseran dia 15 Newton. So dia punya daya bersih dia yang ke kanan ni 15 Newton ni, okey, 15 Newton tolak dengan daya geseran 15 Newton. So daya bersih dia kosong Newton. So inilah kita panggil dia mengalami keseimbangan daya. Faham ke? Respon faham ke tak? Faham. Faham. Okay. Faham. Faham. So kamu tengoklah dia punya keyword dia. Kalau had laju seragam maksudnya dia mengalami keseimbangan daya. So daya bersih dia kosong Newton. Macam tu. Okey. Apa lagi Okey, dia bukan setakat had laju seragam kan. Cikgu kata apa lagi? Kalau dia berada dalam keadaan pegun. Berada dalam keadaan pegun pun daya bersih dia kosong Newton juga. Okey, jadi kat sini okey, contohnya macam soalan A ni. Okey, dia kata ke kanan ni 15 Newton. Yang ni pun ke kanan juga 10 Newton. So berapakah daya paduan dia ataupun kita panggil daya bersih
Ataupun kita panggil dia jumlah daya. So dia kata apa kat sini? 10 Newton tambah 15 Newton. So dapatlah daya paduan dia ataupun daya bersih dia 25 Newton ke kanan. Okey, ke kanan. So objek ni bergerak ke kanan dengan daya bersih dia 25 Newton. Okey. Selalunya kalau ke kanan kita buat simbol dia positif. Okey, kalau ke kiri kita buat simbol dia negatif. So kalau ke kanan ni 15 Newton dengan ke kanan yang ni 10 Newton. So ke kanan simbol dia positif lah. Jadi 15 tambah 10, 25 Newton. Okey, kalau macam soalan B ni. Yang ke kanan ni 20 Newton. Okey, positif 20 Newton. Yang ke kiri ni 12 Newton. So kita buatlah negatif 12 Newton. Jadi tambah dengan negatif 12 Newton. So jawapannya apa? 20 tambah negatif 12 jadilah 8 Newton. Okey. So 8 Newton ni nilai dia positif kan. So kalau positif maksudnya 8 Newton ke kanan. Maksudnya dia objek ni dia bergerak ke kanan lah. Okey. Kalau objek ni bergerak ke kiri. Maksudnya objek ni bergerak ke kanan 20 Newton. Mungkin 12 Newton ni adalah dia punya daya geseran dia kan. So 20 tambah negatif 12 tu yang jadi 8 Newton. So daya bersih dia, daya yang sebersih-bersihnya tu, okey, adalah 8 Newton ke kanan. Ataupun kita panggil daya paduan, okey, daya paduan. Okey, tapi biasanya ke kanan ni tak payah tulis lah ya. Kita understood lah sebab kalau positif maksudnya ke kanan, kalau negatif ke kiri. Macam tu. Faham tak setakat ni? Faham? Okey. Sekejap, mana lah? Ni benda ni. Okey. Next. Okay, kalau cikgu buat macam ni lah. Okay, ni cikgu buat ni satu objek. Okay, ni objek. Lepas tu cikgu buat tolak ke sini 10 Newton. Tolak ke kiri 10 Newton. And then tolak objek dia ke kanan 8 Newton. Ni objek. So berapa dia punya daya bersih? Respon. Ni tolak kiri, ni tolak kanan. Jadi cikgu kata kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif kan? So ni apa jawapannya? Respon. Negatif 2. Negatif 2. Ya, negatif 2. So 8 Newton ni kan positif. Negatif 2. So 8 Newton ni kan ke kanan positif kan? So 8 Newton and then tambah ni 10 Newton ni dia ke kiri. So kita buat negatif 10 Newton. Jadi 8 Newton tolak 10 Newton negatif 2 Newton. So dia punya daya bersih dia adalah sebanyak 2 Newton ke kiri. Maksudnya yang ke kiri je lah menang. So objeknya akan ke kiri. Okay, dia sebab ke kiri ni yang menang kan. Misalnya ni kan lagi besar pada yang ni. So yang ke kiri lah menang. Okay, macam tu lah. Okay. Lagi tak contoh lain lah. Okay, contoh lain pula. Contoh lain. Cikgu buat. Ni objek. Okay, ni objek. Cikgu buat. Ni ada daya 2 Newton. Lepas tu cikgu buat ini ada 5 Newton. Lepas tu ke sini pula 3 Newton. So berapa daya bersih dia? Berapa daya paduan dia ni? 4 Newton. 4 Newton. Okey, so kat sini jumlah dia 7 kan? Maksudnya kat sini jumlah dia 7 Newton, yang ni 3 Newton. So 7 Newton ni ke kanan. So positif lah 7 Newton tambah 3 Newton ni ke kiri. So buat negatif. Jadi 7 Newton tolak 3 Newton, 4 Newton. Dia positif kan? Maksudnya positif. Jadi objek ni dia akan ke kanan sebab yang ini menang. Okey, so objek ni akan ke kanan lah. Okey, macam tu. Okey, next kita try buat contoh 26 pula. Okey, ni lain sikit Okey, tak apa. Kejap. Okey, dalam cikgu ajar yang ni, keseimbangan daya.
Okey, sekarang ni kalaulah kamu tadi kamu kata 4 Newton dia ke kanan. Okey, ke kanan. Okey, sekarang ni berapa dia punya pecutan dia? Macam nak kira pecutan objek ni? Pakai formula apa? Siapa boleh fikir? Lepas tu objek ni cikgu buat 2 kg. 2 kg. Ni Momentum. okey. Maksudnya 4 Newton ni daya bersih. Ni daya bersih 4 Newton. Kita ada jisim, kita ada daya, dia suruh cari pecutan. Siapa boleh fikir formula apa ni? Respon. F equals to MA. Ya, boleh pakai formula F equals to MA. So F ni daya bersih lah. Okay, dalam kes ni daya bersih dia 4 Newton kan. So 4 Newton. Lepas tu M, jisim objek tu 2 kg. So nak cari pecutan A. Okay. So A sama dengan 4 Newton bahagi 2 kg. So 4 bahagi 2, 2. Okay, sekarang ni Newton. Newton memang kamu tahu apa kan? Newton pula. Pecutan, mana ni? Asal tiba-tiba. Sekejap Ni apa benda? Okay. So, apa unit untuk pecutan ni? 4 bahagi 2, 2. So, sekarang ni apa unit dia? Siapa boleh fikir? N kg dia 1. Oh, kamu buat N kg negatif 1. Oh, sebab cikgu kata, okay. Okey lah, janji ada unit kan. Tapi kalau unit yang sebetul-betulnya untuk pecutan, apa unit dia? Sebenarnya kamu boleh MS negatif 1. MS negatif 1. MS negatif 1, MS negatif 1. Negatif 2. MS negatif 2. Dia depannya MS negatif 2. Kalau kamu tak sure, kamu boleh pecahkan ni. Ni 4 Newton ni. Ni Newton. So kalau Newton tu adalah daya kan, betul tak? So ni daya. Yang ni kg ni kan mass. So kita boleh pecahkan dia sebenarnya. So kamu tahu F, kalau F ni sama dengan MA. So M tu kg. A tu pula pecutan. Pecutan macam mana? Meter saat negatif 2 kan. Lepas tu yang ni per dengan M. M ni kg. So nanti bila potong-potong, tu yang jawapan dia apa? Jawapan dia meter saat negatif 2. Tu yang dapat meter saat negatif 2. 2 meter saat negatif 2. Maksudnya kamu kembangkan apa ni? Unit daya ni. Kan macam F ni F. Newton ni kan F. So kamu kembangkan jadi MA. Lepas tu yang kg ni kan mass. So mass kamu tahu dia kg. MA kan kamu tahu M tu jisim. So ni kg. A pecutan. Meter saat negatif 2. Okay, lepas tu potong-potong sudah gila jawapannya meter saat negatif 2 lah kat sini. Faham ke? Faham ke tak? Kalau kamu tak ingat pula meter saat negatif 2 ni, kamu pecahkan lagi. Macam mana sekejap cikgu buat apa ni? MA F sama dengan MA. MA ni per dengan M. So MA tu pula, A tu adalah V tu lah U per T. M. Macam tu. Lepas tu panjang lagi. Lepas tu M kamu tahu dia kg kan. Unit dia jisim kg. Lepas tu V ni had laju akhir tu lah, had laju awal. So perubahan had laju mestilah meter saat negatif 1 betul lah. Per dengan saat. Macam ni macam tu. Lepas tu ni kg ni potong-potong. So yang tinggal ni meter saat. Ni negatif 1 dengan 1 ni. So ni indeks ni negatif 1. Saat negatif 1 bahagi saat 1. Jadilah saat Negatif 2. Negatif 2. Sebab negatif 1 tolak 1 kan negatif 2. So meter saat negatif 2. So ni dah jawapannya. Macam itulah Tak apa kamu hafal je lah. Pecutan meter saat negatif 2. Kalau had laju tu yang meter saat negatif 1. Okey. Sebab had laju kan, nak kira had laju kan apa, jarak bahagi masa kan. Jarak bahagi masa. So jarak kan meter. Masa kan saat. So jadilah meter saat negatif 1. Macam itulah. Ni dah macam tajuk form 4 masa awal-awal dulu belajar. Ingat tak benda ni? Masa form 4 masa awal-awal tahun. Right.
Ingat yang nak Ingat. kembangkan unit tu kan. Sampai dapat unit apa standard international, unit SI. So, kena ingat baliklah yang form 4 masa awal tahun. Okey, macam tu lah ya. Okey, next. Apa lagi Okey. So kita pergi contoh 27 lah pula. Okey, ni dah lain sikit lah soal. Ni dah lain subtopik lah. Okey, dia kata sebuah kapal laut ditunda pada had laju seragam oleh dua buah bot. Penunda A dengan penunda B. Dia bawa kapal laut ni. Kalaulah kalaulah A dengan B ni tarik kapal laut, agak-agak kapal laut tu pergi mana? Siapa boleh conteng kat situ? Kapal laut pergi mana? Respon. B. Dia pergi B. Pergi straight. Sebab B 3000 Newton So B menang Macam tu ke? Pergi antara A dengan B. Cuba Tengah-tengah tu. jaga. Cuba kamu lukis. Pakai laptop. Tak boleh lukis. Laptop boleh je pergi dekat ni, dekat apa tu? Annotate. Ada tak? Option, lepas tu annotate. Tu boleh. Ya, siapa tu? Muhammad. Okey. Ya, jadi kapal laut tu akan bergerak ke sana. Okey, betul. Okey, terima kasih. Jadi kalau A tarik kapal laut ni ke atas 2400 Newton kan. B pula tarik kapal laut ni 3000 Newton. So lalas kapal laut ni dia bukan pergi kanan ke ataupun dia pergi atas. Tak ada siapa menang dalam kes ni. So kapal laut tu dia akan pergi tengah-tengah macam tu, okey? Tengah-tengah. So sekarang ni kita nak kira berapa daya kapal yang tarik kat sini, yang kat tengah-tengah ni. So ni lah kita panggil dia daya paduan ataupun nama lain dia daya bersih. Okey, so macam mana nak kira ni daya yang ni? Okey, kita boleh buat cara. Dia ada dua cara sebenarnya. Satu tu guna kaedah lukis segi empat. Okey, segi empat. Lagi satu kaedah dia guna kaedah AMAT. Dia guna Vektor. Yang tu, yang mana tu? Vektor ke? Kita dalam. Alah yang ada yang macam ni yang macam contohnya cikgu buat macam ni. Ada belajar ni? Ada. Tahun lepas. Tahun lepas ni A, B, C kan. Lepas tu ni dia bagi, contoh dia bagi sudut 50. Contoh dah. So nak cari C kan, kamu ingat kan benda ni? So nak cari C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB. 2AB lepas tu cos 50. So nanti kamu nak cari C kuasa 2, kamu dapat C kuasa 2, nanti nak cari C, kamu buatlah punca kuasa. So dapatlah benda ni. Ni kaedah AMAT. Ni kamu belajar masa form 4 Bab 9. Bab 9. Okey. So ada dua cara lah, sama ada kaedah AMAT ataupun kaedah lukis segi empat. Tapi kalau nak guna kaedah lukis segi empat, mesti ada jangka lukis. Kena ada jangka lukis lah. Okey, nak lukis tu. Okey. So tak apalah, cikgu ajar yang kaedah lukis segi empat dulu. Okey, cara dia adalah okey, jangan. Okey, kalau kamu buat segi empat, okey, kalau kamu buat segi empat, kamu lukislah arrow A ni. Okey, daya A tu kamu lukis. Sebelum kamu lukis tu kamu tentukan 1 cm tu kamu nak buat berapa Newton. Kamu boleh tentukan suka hati kamu. Contohnya 1 cm nak buat berapa Newton. Contohnya berapa 1 cm 10 Newton contohnya kan. Kamu nak buat 1 cm tu bersamaan 10 Newton. Okey. So kalau 2400 Newton tu kena buat berapa cm? Respon. 240. Kamu kena buat 200, macam leceh pula 240 cm. Okey, tak nak ni 10 Newton. Kita buatlah 1 cm 100 Newton. Kalau 100 Newton,
Maksudnya 2400 Newton tu berapa? 24 cm. Ah, 24 cm. Panjang juga lah 24. Satu pembaris berapa? Buat 1200. Okey, 1 cm buat 1200 Newton eh. 1 cm. Kan 1 cm 1200 Newton, 2 cm pendek sangat pula. Tak apalah 1 cm buat pakai ni lah kertas A4 ke apa kan. Okey, 1 cm 100 Newton. So kalau 2400 Newton 24 cm. Okey. Okey, 24 cm. So nanti kamu lukislah kan, ambil kertas A4 besar tu, lukis 24 cm. 24 cm, lukis tegak-tegak kan pakai pembaris. So ni 24 cm lah. 24 cm mewakili 2400 Newton. Bawah sekejap 24 cm. Lepas tu nanti kamu ambil apa ni? Dia nak berapa sudut ni? Oh, dia kata ni sudut dia 90 darjah. So kamu ambil protractor, lepas tu ukur sudut 90 darjah. Make sure 90. Kena pakai protractor lah. Okey, pakai protractor. Make sure sudutnya 90 darjah. Lepas tu yang ni ke sana lah. Yang ni berapa ni? 3000 Newton. Kalau 3000 Newton nak buat berapa cm? 30 cm. Okey. So kalau 3000 Newton kena buat 30 cm. So kamu buat 30 cm. So yang ni 30 cm. Okey, so dah settle yang ni. Lepas tu kan yang kiri ni, yang menegak ni pun, ini pun menegak juga sama. Ni pun menegak juga sama 24 cm. Yang ni pun, ini bawah ni 30 cm. So atas pun sama juga. Okey, atas pun sama juga 30 cm. Bila dah siap macam ni, dah cantik kan kamu punya lukisan segi empat tu. Yang pakai apa ni, protractor dengan pembaris panjang apa semua tu. Lepas tu kamu bolehlah ukur dia punya daya paduan, daya bersih dia yang bawa kapal tu. Dia bawa kapal dia ke sana kan. Lepas tu kamu ambil pembaris, lepas tu kamu ukur berapa cm kat sini. Okey, bila kamu ukur berapa cm, contohnya kamu dapat berapa contoh. Okey, sekejap Cuba jawapannya apa ni? Jawapannya adalah ini soalan lain Oh ni soalan. Oh jawapan dia 3841. Oh. Sekejap Jawapan dia depan je. Okey, kejap. Okey, bila kamu ukur, tiba-tiba kamu ukur dapatlah 38.4 cm kan, contoh 38.4 cm. So kamu tengoklah 38.4 cm tu berapa Newton kalau 38.4 cm. Berapa Newton kalau 38.4 cm? Dapatlah 3840 3840 Newton. Sekejap cuba kira balik. Okey, dapat dah 3840 Newton. So inilah kamu punya, inilah daya bersih dia, okey. So daya bersih dia adalah, daya paduan dia adalah 3840 Newton. Okey, yang menarik kapal ni ke belah sana. Faham tak? Ni cara lukisan. Respon faham ke tak? Faham. Faham. Okey, kita buat cara add map pula. Okey, kalau cara add map tak payahlah nak lukis-lukis bagai ni, okey? Tapi kena ingatlah formula dia. Okey, formula dia adalah dia sama juga. Mula kamu lukis je. Okey, kamu lukis je macam ni. 2400 Newton kan. Lepas tu yang ni pun, yang B ni berapa? 3000 Newton. Okey, lepas tu yang ni berapa ni 90 darjah. Okey, kamu lukis juga segi empat. Cuma kali ni kamu lukis tak pakai
tak ikut skala lah, kamu ikut ni je. Okay, main lukis gitu-gitu je. So dia ni kapal laut, nanti dia nak tarik ke sini kan. So kamu nak kira daya paduan yang ini kan. Okay, sekarang ni kalau ni 90 darjah, yang ni berapa? Respon. Ni berapa ni? Kalau ni 9, ni pun 90 darjah juga. So cikgu keluarkan segitiga yang ini. Cikgu keluarkan. Ni cikgu keluarkan. So yang ni 90 darjah. So yang ni 3000. Yang ni 3000 Newton. Yang bawah ni. Okay, yang sini Yang menegak ni apa? Ni kalau menegak ni 2400. Yang ni pun 2400 lah. Betul tak? So yang ni pun 2400 Newton juga. So kamu nak kira yang ini Ya, nak kira yang ini kan. Yang ni berapa? Ni dah macam teorem Pythagoras. Alah, kalau tak pakai teorem Pythagoras tu kamu boleh buat try yang cikgu cakap tadi lah. CAB yang guna apa? AppMath tu Tapi ni memang 90 darjah Kalau 90 darjah pakai teorem Pythagoras tak apa, betul tak? Betul. Tapi kalau tak pakai teorem Pythagoras jadi tak? Cuba buat. Jadi Jadi C kuasa Boleh. 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2, tolak 2, AB cos 90. So A kuasa 2 3000, B 2400, tolak 2 3000, 2400 cos 90. Dapat berapa? 3000 tambah 2400 tolak 2 darab 3000 lepas tu 2400 lepas tu cos 90. Jadi bagi banyak jawapan So lepas tu punca kuasa dia bagi berapa? 3. Respon korang kira ke tak tu? 3841. Dia banyakkan jawapan dia. Bagi minimum 2 tempat perpuluhan. So 3841.87 Newton. So jawapan dia sama tak macam guna kaedah lukisan? Kalau lukisan 3840. Kalau AppMath punya cara 3841.87 Newton. So lebih kurang je lah. So diterima. Jadi nak pakai dua cara pun boleh. Faham ke? Faham. Okay, next. Cikgu tak ada soalan yang satu Lah. Oh. Cikgu tertinggal yang ni okay, contoh 26 ni. Okay, cuba buat contoh 26 lah. Dia kata apa? Sebuah gerabak ditarik dengan had laju seragam. Ni kalau had laju seragam di atas satu landasan ufuk oleh 2 orang pelajar. So setiap pelajar mengenakan 100 Newton pada sudut 30 dengan lintasan yang dilalui oleh gerabak seperti yang ditunjukkan dalam rajah 256A. Dengan menggunakan kaedah lukisan berskala, tentukan daya paduan yang bertindak ke atas gerabak itu. Maksudnya ada 2 orang pelajar, dia tarik ni 100 Newton, yang ni pun dia tarik 100 Newton. Agak-agak gerabak tu pergi mana? Respon. Tengah. Titik. Gerabak tu pergi tengah kan. Gerabak tu dia akan pergi tengah. Tapi soalan buat kaedah lukisan berskala kalau cikgu potong ni, tak naklah kaedah lukisan berskala ni. Tentukan daya paduan yang bertindak ke atas gerabak itu. So kamu boleh pilih 2 kaedah lah, sama ada kaedah yang tadi tu, lukisan berskala tadi tu, ataupun kaedah AppMath. Sekejap kalau lah misalnya ada kaedah lukisan berskala kan, contohnya. So kat situ kamu nak buat 1 cm berapa Newton ni? Kalau lah nak buat lukisan berskala. Buatlah 1 cm berapa
Berapa nak? Respon. 1 cm contohlah cikgu buat 10 Newton. Okey, 1 cm 10 Newton. Okey, dah habis kelas belum ah? Okey, 1 cm 10 Newton. Okey. So kalau 100 Newton kena buat berapa cm? 100 bagi 10 dapatlah 10 cm. Okey, 10 cm. So kamu buatlah line kat sini kan. Buatlah 10 cm. Okey, 10 cm. Lepas tu yang kat sini nak berapa sudut ni? 60 kan? Kamu ambil protektor, lepas tu kamu ukur sudut 60. Okey, kamu ukur sudut 60. Contoh dekat sini 60. Okey, macam ni lepas tu yang ni pun 10 cm juga kan, sebab 10 cm kan 100 Newton. Okey, ni contohlah ni sudut 60 darjah. Tapi kena guna protektor lah, okey. Okey. Lepas tu kamu lukislah segi empat dia. So kalau ni 10 cm, yang ni pun 10 cm juga. Tapi make sure kena selari. Yang ini kamu kena make sure selari dengan yang ni. So kalau nak make sure selari ni macam mana ni? Kena guna apa ni? Kalau nak make sure selari kena guna jangka lukis. Kena guna jangka lukis. So satu kerja lah pula kan, nak kena bawa jangka lukis. Okey, so kamu kena guna jangka lukis, okey. Jadi kamu calik lah, ingat kan, nak buat segi empat selari, buat calik-calik tu. Okey, so kamu buat calik. Lepas tu yang ni pun kamu buat calik, okey lah, dapatlah segi empat selari ni macam ni kan. Okey, so nak kira daya paduan, okey, daya bersih yang membawa gerabak ni kan, gerabak ni ke sana kan. So kamu nak kira yang inilah. Macam tu. Lepas tu bila dah segi empat selari kamu tu dah cantik kan, dah ikut sudut yang betul, dah pakai jangka lukis, okey. Lepas tu kamu pakai pembaris straight kan. So kamu ukur lah berapa cm yang ni. Okey, bila dah ukur berapa cm, contohnya berapa cm dia. Sepatutnya aku jawapannya ni. Tak apa, kita buat sekejap, mana jawapan skema dia. 173.2 Newton. 173.2 Newton. Maksudnya berapa cm kalau 173.2 Newton? Oh, sepatutnya okey. Bila kamu ukur, kamu akan dapat ni 17.32 cm. So kalau 17.32 cm maksudnya berapa Newton? Maksudnya 173.2 Newton. Sepatutnya kat sini 173.2 Newton. Kamu akan dapat je lah. Tapi pembaris mana ada 32 kan? So 17.3 cm lah. So kalau 17.3 cm berapa Newton ni? 17 173 Newton. Newton. So kamu akan dapat 173 Newton. Okay, ni kalau pakai lukisan berskala, okay, kena ada protractor, kena ada jangka lukis, okay, nak buat selari ni, buat calik-calik semua ni. Okay, ataupun kita boleh buat cara add mat. Oh, dah nak less than 1 minute dah. Tak apalah. Okay, less than 1 minute. Okay, kamu try buat cara add mat. Nanti kita share dalam video yang next video. Okay, kalau buat cara add mat macam mana. Ingat formula dia. Cuba buat kalau pakai cara add mat. Siapa nak buat nanti? Dah siap lah? Kalau pakai add mat. Cikgu nak siapa lah? Cikgu nak Farish lah. Tunjuk nanti dalam next video. Okay. Ada Farish? Farish ada tak kat situ?